Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar bab 7 iaitu kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Okey, jadi hari ini merupakan fokus kepada pengenalan bab 7 ini ya. Untuk makluman semua, bab 7 ini agak susah ya kerana mengikut trend jawapan calon PT3 sebelum-sebelum ini, jika kita keluarkan soalan bab 7 ini, rata-ratanya tak dapat skor dengan baik. Jadi cikgu harap kamu semua berhati-hati dan beri fokus tumpuan kepada bab 7 ini ya. Okey, seterusnya apakah agaknya objektif kita pada hari ini ya? Objektif PDPR kita pada hari ini ialah di akhir pelajaran nanti anda semua akan dapat menamakan sekurang-kurangnya ya satu jenis iklim bagi setiap zon iklim di kawasan Asia ini dengan betul. Okey, di manakah kita nak menanda? Kita akan menanda di dalam buku MyPBD. Muka surat 45 buku biru tu ada bawa tak? Okay, cikgu harap kamu balik kampung ada bawa buku ni ya. Okey. Okey, seterusnya kita lihat apakah jenis-jenis iklim yang terdapat di kawasan Asia ya. Kita akan lihat dari segi zon iklim di Asia mengikut garisan latitude. Ingat tak garisan latitude, longitude? So latitude ialah garisan yang melintang, longitude ialah garisan yang membujur yang menegak dari utara hingga ke kutub selatan, kutub utara ke selatan. Tapi hari ini kita akan lihat pembahagian iklim ini mengikut garisan latitude. Okey, latitude. Ingat kan, garisan latitude yang paling tengah, yang paling panjang, yang paling besar sekali ialah garisan latitude 0 darjah yang kita panggil sebagai apa? Ingat tak? Garisan 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 khatulistiwa sifar darjah Okey. Jadi kita akan lihat yang pertama, zon yang pertama ialah zon iklim sejuk. Okey, zon iklim sejuk ini terletak di antara garisan latitude 65 darjah utara hinggalah ke garisan 90 darjah utara. Okey. Garisan yang kedua ialah zon iklim sejuk sederhana yang terletak di antara garisan latitude 45 darjah utara hingga 65 darjah utara. Manakala zon iklim yang kedua ialah zon iklim yang ketiga ya, zon iklim panas sederhana yang terletak di garisan latitude 30 darjah utara hingga 45 darjah utara. Kemudian diikuti dengan iklim zon panas zon panas yang terletak di antara 10 darjah selatan hingga 10 darjah utara. Okey, itu ialah pembahagian zon. Jadi ada kira-kira 4 zon iklim. Ada 4 zon iklim di Asia ni. Okey, dalam zon iklim ada jenis-jenis iklim. Ingat dalam zon iklim ada jenis-jenis iklimnya yang tertentu. Jadi jangan confuse lah zon iklim dan jenis iklim ya. Baik, kita pergi kepada yang pertama, zon iklim sejuk. Okey, zon iklim sejuk tadi yang kita bagi tahu, yang cikgu dah bagi tahu, ia terletak di antara kawasan latitude, garisan latitude 65 darjah utara hingga 90 darjah utara ya, iaitu mengandungi iklim satu saja iaitu iklim tundra. Ada iklim tundra. Zon sejuk senang, dia ada satu saja, iklim tundra. Tundra. Okey, kalau kita tahulah iklim tundra ni merupakan iklim kawasan yang sejuk. Bila sejuk kita akan gambarkan bahawa kawasan ini adalah kawasan yang bersalji ya. Antaranya ciri-cirinya adalah seperti kawasan ini, di kawasan tundra ni iklimnya pada musim panas sebenarnya tidak lebih daripada 10 darjah Celsius. Tak lebih daripada 10 darjah Celsius lah iklim pada musim sejuknya lah. Okey. Pada musim pada musim panas pada musim panas iklim tak lebih 10 darjah Celsius.
Bayangkan musim panas dia 10 darjah Celsius. Panas ke tu kan, sejuk je sebenarnya. Pada musim sejuk pula, iklim ni adalah di bawah takat beku. Kita tahu takat beku adalah sifar darjah, tapi di kawasan tundra ni iklim dia takat beku dia sehingga negatif 28 darjah Celsius. Dia kata 28 darjah Celsius. Ada setengah-setengah buku ni dia kata negatif 32 darjah Celsius. Dia ikut buku lah, tak kisah. Tapi yang penting ialah iklim ini musim sejuknya berada di bawah takat beku, bawah takat beku. Okey. Oleh itu sebenarnya disebabkan iklim dia begini, musim panasnya tidak lebih 10 darjah Celsius, musim sejuk ialah negatif di bawah takat beku, maka min suhu tahunannya adalah kira-kira negatif 14 darjah Celsius. Kalau kita lihat musim panas tadi yang cikgu cakap tadi 10 darjah Celsius, dia berlaku dalam tempoh yang singkat sahaja. Dalam beberapa bulan, ada setengah buku yang cikgu baca dia tulis 3 hingga 4 bulan sahaja musim panasnya. Dan sebenarnya musim panas ni taklah panas sangat. Dia dalam keadaan sejuk sederhana lah. Okey. Manakala musim sejuk ni panjang, kira-kira dalam 7-8 bulan musimnya. Sangat sejuk, sangat sejuk. Okey. Kemudian ni kita lihat juga julat suhu tahunannya juga adalah besar, iaitu 42 darjah Celsius bagi kawasan iklim tundra ini. Okey, bagaimana pula dengan hujannya? Hujan tahunannya adalah kira-kira 250 mm. Okey, 250 mm, di mana hujan ini dibawa oleh angin baratan yang membawa hujan maksimum pada musim panas. So hujan hanya berlaku pada musim panas, dibawa oleh angin baratan. Okey, baratan. Kemudian tu pada musim sejuk, apa berlaku pada musim sejuk? Pada musim sejuk ada ribut salji yang berlaku di kawasan iklim tundra ini. Okey. Sekarang ni apakah agaknya contoh negara yang mengalami iklim tundra ini? Okey. Siapa tahu apakah negara yang mengalami iklim tundra? Dia berada di bahagian utara. Sudah pastilah contohnya ialah Rusia. Tapi bukan keseluruhan Rusia, sebab Rusia ni dia besar sangat, jadi dia bahagian utara Rusia yang mengalami iklim tundra ini. Boleh faham tak? Faham ya? Okey, baik. Seterusnya, iklim sejuk sederhana. Okey, iklim sejuk sederhana. Kita lihat iklim sejuk sederhana, cikgu dah bagi tahu tadi, iklim ini terletak di antara garisan latitude 45 darjah utara hingga 65 darjah utara. Ada dua jenis iklim yang terletak dalam zon sejuk sederhana. Ada dua. Okey, ada dua jenis iklim. Apa dia? Yang pertama iklim Siberia, yang kedua iklim Laurentia. Okey. Okey, kita tengok yang pertama, iklim yang kita panggil sebagai iklim Siberia. Okey, iklim Siberia. Kita tengok yang pertama, iklim Siberia. Okey, iklim Siberia ni pada musim panas. Okey, suhu musim panasnya ialah kira-kira 15 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Maknanya dia dah bagi pada zon yang kedua. Jadi maknanya iklimnya dah suhunya dah semakin panas sedikit. Kemudian tu suhu musim sejuknya adalah kira-kira negatif 17 hingga negatif 5. Berbanding iklim sejuk tadilah, tundra tadi, dia dah lebih, masih sejuk, masih di bawah takat beku, tapi dia lebih panas sikit. Kemudian tu di kawasan ini juga sebenarnya jumlah hujan tahunannya adalah kira-kira 500 mm. Kalau tadi tundra 250, di kawasan iklim Siberia ni dah jadi 500 mm. Dan hujan masih lagi, ataupun kerpasan turun dalam bentuk salji, iaitu pada musim sejuk. Kerpasan ni apa pula ya? Okey, kerpasan ni apa-apa saja air yang turun daripada atmosfera ke permukaan bumi dalam pelbagai-bagai bentuk lah. Ada kita panggil sebagai kerpasan.
ada dalam bentuk uap air, hujan batu, hujan, salji, macam tu lah dan sebagainya lah. Okey, ini contoh maksudnya kerpasan. Okey, kemudian tu dalam zon yang sama juga kita lihat iklim zon sejuk sederhana ni, iklim yang kedua dalam zon ini ialah iklim Laurentia, Laurentia. Okey, suhu dia. Okey, pada musim panas, iklim Laurentia ni pada musim panas suhunya adalah kira-kira antara 20 hingga 27 darjah Celsius. 20 hingga 27 darjah Celsius. Oh ya, cikgu lupa tadilah. Di mana contoh kawasan iklim Siberia? Tadi lupa nak cakap kan, iklim Siberia ni ada contohnya ialah kawasan Rusia, tapi di bawah sedikit, di bawah bahagian iklim tundra tadilah. Di ke bawah sedikit, ke selatan sedikit. Okey, kita sambung balik tentang Laurentia. Okey, suhu musim panas Laurentia ni adalah antara 20 hingga 27 darjah Celsius. Manakala suhu pada musim sejuknya ialah kira-kira negatif 6 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Okey, musim panas ni sebenarnya adalah sederhana panas lah dan singkat sahaja. Manakala musim sejuk tadi negatif 6 hingga negatif 10 tadi sangat sejuk dan panjang serta kering, Okey, jadinya julat suhu tahunan di kawasan Laurentia ni ialah besar, kira-kira 20 hingga 30 darjah Celsius. Okey, bagaimana pula dengan hujan tahunannya? Okey, hujan tahunannya adalah kira-kira 500 mm hingga 1000 mm. Tadi ingat balik tundra 250 mm, Siberia 500 mm, Laurentia 500 hingga 1000 mm jumlah hujan tahunannya. Okey, di manakah letaknya ataupun contoh kawasan contoh kawasannya ialah seperti di China Utara, Korea Utara dan juga Jepun Utara. Inilah kawasan-kawasannya. Okey, agak-agaknya apakah kegiatan manusia yang terdapat di kawasan zon iklim sejuk sederhana ni? Agak-agaknya apa ya? Siapa tahu? Okey, sudah pastilah pertanian kan, dan perikanan. Okey, pertanian contohnya apa? Seperti tanam gandum, kentang, sayur-sayuran, buah-buahan. Manakala kalau ikan ni seperti memburu ikan tuna. Memburu ikan tuna. Ini kawasan ni lah. Alright. Okey, yang seterusnya ialah zon iklim panas sederhana. Okey, cikgu dah cakap tadi, zon ini terletak di kawasan garisan latitude 30 darjah utara hingga 45 darjah utara. Okey, ada 3 jenis iklim pula di dalam kawasan zon panas sederhana. Ada 3 iklim, 3 jenis iklim, iaitu Mediterranean, Steppe dan juga China. Okey. Baik. Kita tengok yang pertama, iklim Mediterranean. Okey, musim panasnya suhunya kira-kira 20 darjah hingga 24 darjah Celsius. Pada mana musim sejuknya pula adalah sederhana sejuk antara 6 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Dan hujannya adalah kira-kira 275 mm hingga 900 mm. Okey. Baik, kita tengok iklim China. Okey, iklim China. Iklim China suhunya adalah kira-kira okey, tak apa, kita tengok step dulu lah. Suhunya adalah pada musim panas antara 27 darjah Celsius. Suhu musim panas. Musim sejuknya sederhana sejuk antara negatif 10 hingga 0 darjah. Musim panas. Oh ya, musim sejuk Musim sejuk negatif 10 darjah hingga 0 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan ialah kira-kira 500 mm dan mengalami ribut salji pada musim sejuk. Okey. Yang ketiga, iklim yang terletak dalam iklim zon panas sederhana ini adalah iklim China.
Okey, iklim China ni min suhu tahunannya adalah kira-kira 15 darjah Celsius, di mana pada musim panas suhunya adalah sederhana panas iaitu kira-kira 28 darjah Celsius. Pada musim sejuk, sederhana sejuk kira-kira 5 darjah Celsius. Okey. Okey, julat suhu ya. Julat suhu tahunannya di kawasan iklim China inilah melebihi 25 darjah Celsius. Maksudnya besar lah julat suhu tahunan dia. Macam mana nak kira julat suhu tahunan? Macam mana? Nilai suhu yang paling besar pada tahun itu tolakkan dengan nilai suhu yang paling kecil pada tahun tersebut. Dapatlah julat suhu. Okey. Manakala hujan tahunannya adalah kira-kira 500 mm hingga 1500 mm. Okey. Baik, seterusnya adalah zon panas. Okey, zon panas. Okey, zon panas yang terletak di antara garisan 10 darjah Celsius hinggalah 10 darjah Celsius selatan hingga 10 darjah Celsius utara. Juga ada 3 jenis iklim yang terletak dalam kawasan ini, iaitu iklim gurun panas, iklim monsun tropika dan juga iklim khatulistiwa. Okey. Baik, kita tengok pada yang pertama, iklim yang terletak dalam zon panas ini iaitu iklim gurun panas. Okey, iklim gurun panas ni suhu pada musim panas ni adalah sangat panas, iaitu kira-kira 32 darjah Celsius hingga 38 darjah Celsius. Ada setengah buku tulis hingga 50 darjah Celsius. Manakala musim sejuknya, sejuk sederhana iaitu kira-kira 16 darjah Celsius. Okey. Manakala julat suhu hariannya adalah tinggi ataupun besar iaitu kira-kira 25 darjah Celsius. Okey, hujan macam mana di kawasan gurun panas? Kurang daripada 250 mm setahun. Okey. Seterusnya bagi cikgu nak betulkanlah sebenarnya zon panas ni terletak antara 10 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. 30 darjah Celsius utara, 10 darjah Celsius selatan bukan 10 darjah Celsius. Cikgu pun salah juga kan. Tersalah ni sebab makan kuih raya banyak sangat. 10 darjah selatan hingga 10 darjah utara, 30 darjah utara. Itu yang betulnya. Ni masak gara-gara makan kuih raya banyak lah ni. Terus salah cikgu, minta maaf ya. Okey. Kita terusnya kita pergi kepada iklim monsun tropika. Monsun tropika. Musim tropika ni dia ada mengalami musim kering dan musim lembap yang nyata. Min suhu tahunannya pula adalah kira-kira 24 darjah Celsius hingga 27 darjah Celsius. Jumlah hujannya adalah 1000 hingga 2000 mm setahun. Okey, jadi cikgu nak betulkan balik. Sebenarnya zon iklim ini terletak di antara 10 darjah utara hingga 30 darjah utara. Jangan confuse Zon iklim panas terletak antara 10 darjah selatan hingga 30 darjah utara. Tapi dua iklim tadi dia, dalam zon panas kan ada 3 jenis iklim. Gurun panas, monsun tropika dan khatulistiwa. Jadinya iklim gurun panas dan iklim monsun tropika ni terletak di antara 10 darjah utara hingga 30 darjah utara. Tu kena faham tu. Okey, iklim yang ketiga iaitu iklim khatulistiwa. Okey, iklim khatulistiwa ni terletak di antara 10 darjah selatan hingga 10 darjah utara. 10 darjah selatan hingga 10 darjah utara, maknanya termasuklah negara kita Singapura kan. Ni jelas sangat masuk dalam iklim khatulistiwa. Okey, apakah ciri-cirinya? Okey, panas dan lembap sepanjang tahun. Min suhu tahunannya 27 darjah Celsius. Hujan tahunannya lebih daripada 2600 mm setahun. Okey, inilah kawasan iklim ini.
Okey, apakah contoh-contoh negara yang mengalami iklim ini? Okey, contoh negara ni adalah seperti, baik, kita sebut dulu iklim gurun panas. Apa contohnya? Ya, negara-negara Timur Tengah. Betul, contohnya seperti Arab Saudi, Iraq, Oman dan sebagainya lah. Apakah contoh-contoh negara yang mengalami iklim monsun tropika? Ya, contohnya adalah seperti Thailand, Myanmar, Laos, India, tu semua. Apakah contoh-contoh iklim negara yang mengalami iklim khatulistiwa? Brunei, Singapura dan Malaysia. Itu contoh-contoh negaranya. Alright? Boleh faham Cikgu harap kamu boleh faham lah tentang pembahagian iklim-iklim ni mengikut zon iklim. Zon iklim. Saya ulang balik, ada 4 jenis zon iklim, iaitu zon sejuk, sejuk sederhana, panas sederhana dan panas. Di dalam zon-zon iklim yang 4 ni dipecahkan lagi. Terdapat jenis iklim bagi setiap zon ini. Saya ulang balik, ada iklim tundra bagi zon sejuk. Ada iklim Siberia dan Laurentia bagi iklim sejuk sederhana. Ada iklim Mediterranean, Steppe dan juga China bagi iklim zon panas sederhana. Ada iklim gurun panas, monsun tropika, khatulistiwa bagi zon iklim panas. Alright? Boleh faham Okey, cikgu harap kamu boleh memahaminya. Alright? Okey, seterusnya kita akan lihat taburan iklim di Asia ini. Ini tidak ikut zon lagi dah, tapi kita terus pergi pada jenis-jenis iklimnya. Kalau kita lihat pada petunjuk, daripada petunjuk pertama, iklim tundra, diikuti Siberia, Laurentia, iklim pergunungan China, Steppe Mediterranean, gurun panas, monsun tropika dan khatulistiwa. Okey, ia disusun daripada utara, dari utara peta. Jadi awak kena baca daripada arah utara, dari arah utara, dari utara peta hinggalah ke selatan peta. Jadi petunjuk itulah disusun begitu. Jadi inilah kedudukan iklim-iklim. Baik, anda boleh gunakanlah peta ini untuk menjawab soalan bagi muka surat 45 MyPBD. Okey, susunan iklim inilah taburan iklim di Asia. Kalau kita lihat di bahagian utara, tundra lah yang warna biru itulah. Okey, seterusnya sehinggalah yang ke akhir yang warna hijau, iaitu iklim iklim khatulistiwa. Okey, yang berwarna hijau tu. Okey.